yang cukup bererti dan bermakna, iaitulah pelancaran inisiatif penjana HRDF. Saya nak ambil kesempatan pertama ini adalah untuk mengucapkan jutaan terima kasih tak lain tak bukan kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, dan tim HRDF di atas jemputan kepada saya dan juga Yang Berhormat Dr. Noaini untuk bersama-sama dalam majlis pelancaran pada petang ini. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, bahawa COVID-19 telah menjadi satu game changer kepada kita semua hatta di seluruh dunia. Ini juga merupakan satu krisis global yang menyebabkan kita terpaksa berperang dengan the invisible enemy ataupun invisible forces, sehingga menyebabkan berlakunya kemerosotan ekonomi yang cukup pelik kepada semua rakyat di Malaysia. International Monetary Fund (IMF) menyifatkan situasi ini sebagai the worst economic downturn since the Great Depression. Manakala Bank Dunia pula menyebut this is the deepest recession since the Second World War, with the largest fraction of economy experiencing declines in per capita output since 1870. Dalam tempoh 4-5 bulan ini, kita dapat lihat bagaimana ekonomi dan perniagaan hampir lumpuh. Ada yang terpaksa menerima hakikat gulung tikar yang mengakibatkan ramai yang dibuang kerja, dan tidak kurang ramai yang semakin suka mendapat pekerjaan, khususnya para belia. Dan lebih mustahak lagi adalah hakikat golongan belia yang berumur di antara 15 hingga 40 tahun merupakan hampir 68% tenaga buruh kita yang mendapat impak yang paling besar. International Labour Organization (ILO) mengunjurkan more than 1 in 6 young people have stopped working since the onset of the coronavirus pandemic, while those who remain employed have seen their working hours cut by 23%. Akibatnya, isu-isu sejagat seperti pengangguran, risiko dibuang kerja dan kehilangan pendapatan menjadi domain perbincangan yang cukup meresahkan belia-belia kita. Oleh itu, KBS di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, sememangnya kita telah mengenal pasti 5 kategori belia yang kita anggap sebagai belia resah. Belia yang terkesan daripada penularan COVID-19 ini. Belia yang pertama, belia resah, adalah belia yang berada dalam sektor pekerjaan dan berkemungkinan kehilangan akibat pasca COVID-19 nanti. Belia yang kedua adalah belia yang berada di peringkat pengajian tinggi di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi yang akan memasuki sektor-sektor pekerjaan, dan mereka juga adalah belia resah yang dianggap terkesan daripada penularan COVID-19 ini. Belia yang ketiga adalah belia yang sedang berada dalam bidang keusahawanan, namun they are at a very infancy stage. They are deeply and severely affected because of the COVID-19. Mereka ini juga adalah di kalangan kumpulan ketiga yang dianggap sebagai belia resah. Belia keempat adalah belia yang berada dalam gig industry, informal economy, e-hailing, semuanya yang berada di dalam kata freelancing. Belia ini adalah belia yang juga tidak mempunyai tampungan, apa yang disebut sebagai social security net. Dan belia ini di kalangan yang memerlukan, di kalangan mereka reskilling, upskilling untuk memastikan kelestarian hidup mereka. Demikian juga cross-skilling. Dan ini adalah kumpulan keempat belia resah. Dan belia yang kelima, yang sebelum ini tidak pernah tercatat di mana-mana di dalam negara kita, sudah dikenal pasti oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk dijadikan kumpulan belia yang perlu diberi perhatian khusus, adalah belia yang disebut sebagai NEET. Belia not in employment, not in education dan not in training. Di mata-mata dunia, negara OECD, di Australia, di UK, di Japan, ada jumlah yang disebut sebagai NEET. Namun NEET di Malaysia ini dianggap berada dalam kumpulan yang dikatakan sebagai blind spot. Maka sebab itulah usaha dibuat secara berterusan oleh Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan kerjasama
dengan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengenal pasti NEET ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang tangkas memperkenalkan prihatin dan penjana yang berjumlah 295 bilion untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga mendapat menjana semula ekonomi negara dalam lantai spektrum yang cukup luas, mencakupi pelbagai urusan rakyat yang lebih utama dapat meredakan kerisauan, kegelisahan dan keresahan akibat penularan COVID-19 ini. Hasilnya dapat kita lihat penurunan kadar pengangguran kepada 4.9% pada Jun 2020 berbanding dengan 5.3% sebelumnya. Dalam hal ini saya merakamkan ucapan tahniah yang tidak terhingga kepada Kementerian Sumber Manusia atas keunzuhan, iltizam dan inisiatif yang berterusan dalam memperkasakan tenaga buruh melalui inisiatif-inisiatif reskilling, upskilling dan juga cross-skilling, penyediaan kemahiran secara bersilang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, oleh sebab ini jugalah di peringkat KBS mengambil pendekatan yang disebut sebagai Unified Efforts, menerusi inisiatif kolaborasi rentas kementerian dengan menjelajah satu persatu ke kementerian-kementerian yang berkaitan. Saya secara peribadi ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk M. Saravanan kerana salah satu daripada kementerian yang paling awal menjalinkan hubungan strategik bersama dengan kementerian belia dan sukan tak lain tak bukan adalah Kementerian Sumber Manusia. Kementerian yang cukup cakna dan prihatin dan cukup peduli berkaitan dengan belia. Hasil kolaborasi KBS, KSM, demikian juga bersama Kementerian Kerja Raya telah dapat kita hasilkan apa yang disebut sebagai skim perantisan nasional yang juga mengambil konsep place and train di pelbagai syarikat swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat multinasional sebagai satu cushion ataupun penampan dengan lebih 10,000 peluang penempatan pekerjaan dicipta. Tuan-tuan dan puan-puan, secara peribadi saya melihat inisiatif penjana HRDF yang merangkumi program Place dan Train, pembangunan B40 dan Gerak Insan Gemilang ataupun GIG telah mendapat sambutan yang cukup positif daripada stakeholder berkaitan majikan, penyedia latihan dan paling utama penerima manfaat iaitulah para pekerja. Saya juga melihat pendekatan Place dan Train oleh HRDF ini adalah way forward pengurusan bakat ketika berlakunya krisis terutamanya. Melalui pendekatan ini juga kita dapat memberi jaminan bahawa peluang-peluang pekerjaan sentiasa tersedia untuk diisi oleh tenaga buruh khususnya para belia. Selain daripada itu, pendekatan ini juga membolehkan lebih 300,000 graduan yang bakal masuk ke dalam alam pekerjaan sekitar daripada awal bulan 10 hinggalah bulan 11 pastinya akan mendapat pembelaan dengan jaminan pekerjaan serta peluang untuk meningkatkan kemahiran. Saya yakin di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi di bawah kepimpinan Datuk Dr. Nuraini Ahmad, usaha yang semacam ini juga dilakukan dengan kolaborasi HRDF. Saya berharap para belia di luar sana merebut peluang untuk meningkatkan kemahiran yang telah disediakan oleh kerajaan khususnya melalui HRDF untuk manfaat diri sendiri. Kepada yang telah pun berjaya menyertai inisiatif penjana HRDF ini, jadikan peluang ini sebagai medan terbaik untuk menyerlah potensi diri anda, meneroka bidang-bidang baru serta meningkatkan kemahiran diri. Apa yang pasti, saya nak tekankan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi dan pelbagai kementerian yang lain adalah salah satu daripada manifestasi bahawa kerajaan ini kerajaan yang mendengar, merasai denyut nadi, yang mengambil peduli, yang cakna, yang sentiasa tidak akan tinggal untuk pastikan rakyat ketika dalam krisis, nasib mereka akan sentiasa terbela dan diberi perhatian khusus. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, no one will be left behind.
Segala ikhtiar yang dihamparkan tidak lain adalah bertujuan untuk pastikan rakyat sentiasa mendapat manfaat terbaik. Sebagai akhir bicara, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia HRDF di atas kesudian menjemput saya dan juga Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Aini ke majlis yang bersejarah ini, dan sambil berharap lebih banyak kolaborasi yang dapat dijalinkan bersama dengan Kementerian Sumber Manusia, KPT dan kementerian-kementerian lain demi untuk memastikan belia dan rakyat Malaysia terus terbela. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.